Alright guys, so welcome back with me Fik SD Studio. Woo. Hari tu aku nak cerita sikit kisah seram dalam hidup aku. And kisah seram tu melibatkan sekolah menengah kebangsaan Bako. Aku nak cerita tu bukanlah disebabkan aku nak takut-takutkan pelajar-pelajar SMK Bako, tapi aku nak cerita tu semata-mata untuk berpesan kepada pelajar SMK Bako supaya lebih berhati-hati berada di tempat-tempat yang akan aku mention selepas tu. Okay, sebelum apa-apa kita intro dulu. Let's go. Welcome back. So, aku dulu di SMK Bako tahun 2000 berapa? Aku ingat tak? Aku form 3 masa ya. Aku ada seorang kawan yang kira boleh lah pasal ubatnya, dah tahu sikit dengan perubatan Islam. So pada ketika nya selalu ajak aku untuk follow yang ubat orang. Setiap tahun hantu yang sama akan cuba masuk ke student yang berada di SMK Bako dengan membawa nama Sheila. Setiap tahunnya akan padah yangnya adalah perempuan yang pernah dirogol dan dibunuh dan ditanam di tanah SMK Bako berada sekarang. Aku dapat nak cerita lebih-lebih tentang 5 tempat yang kita perlu berhati-hati, yang student sekarang perlu berhati-hati bila berada di SMK Bako. Ini adalah kisah benar. Aku akan teruskan dengan tempat-tempat yang seram di SMK Bako. So, tempat yang pertama, Dewan Endo. Dewan Endo adalah satu dewan yang di mana ramai student akan berhimpun di dewannya ketika hujan. Kena aku pada kita orang perlu hati-hati di dewan tu, sebab di dewan tu adalah dewan yang penuh misteri. Dewan yang dah terjadi banyak benda. So, mustahil jika kita orang berkata-kata yang berkata-kata aneh ataupun berkata-kata yang senonoh, mustahil benda peristiwa yang dah berlaku di SMK Bako, seseram yang berlaku di SMK Bako yang akan berulang kembali. So, saya form 3 saya tahu ada sesuatu yang berlaku di SMK Bako, yang mana SMK Bako dikejutkan dengan kes kerasukan yang begitu banyak, jumlah yang begitu tinggi. Dalam 50 orang camel lah, dalam lingkungan 50 orang camel, student SMK Bako dirasuk teruk ketika membaca Yasin di dalam Dewan Endo. Itu bukanlah kali pertama SMK Bako dirasuk teruk. Itu rasanya kali kedua kot, sebab ada cikgu-cikgu di sini ada yang sebelum tu memang ada perkara macam yang berlaku, tapi dah lama dah hilang, and baru datang lagi pada tahun aku 2000. Aku dah berapa? Pada tahun aku form 3 2000. Aku lupa. Abai kan. Sekarang tu aku 19 tahun, and tuan kira di pun lah tahun bila aku form 3, okay? So, apa yang aku nak cerita ini tu, oleh kerana aku selalu mengikut orang ubat student-student SMK Bako yang pernah terasalkan. So, aku tahulah sikit nak apa penyebabnya, apa puncanya. Okay. Setelah sekian lama SMK Bako tidak mengalami kes-kes rasuk kami semua orang terkejut. Apa hal tiba-tiba hari Jumaat time baca Yasin, orang ramai dalam 50 orang camel student SMK Bako yang kena rasuk teruk. Sampai kami orang diarahkan untuk balik awal kerana keadaan tidak terkawal. Yang ramai juga ustaz-ustaz pergi di sekolah saya untuk tolong untuk bantu pihak guru. So pada ketika dan pada startnya hari SMK Bako setiap harinya akan berlaku kerasukan. Kami tertanya-tanya apa sebab benda yang boleh berulang balik. Akhirnya siasat akhirnya pihak sekolah mendapat jawapan bahawa ada beberapa student asrama yang buat hal orang main spirit. Mesti tahu nak main spirit yang ada koin-koin. So melibatkan darah and
benda tu diseru, bukannya datang secara nyampun, yang diseru ialah sebab pada hari Jumaat ya orang kerasukan ramai orang kerasukan. Ya orang pada masih ada kerja, jangan cari kerja. Aku harap orang berhati-hati. Okey, yang pertama adalah Dewan Endut. Okey, yang kedua, bengkel pertanian. Bengkel pertanian tuanya terletak di hujung sekolah, dekat dengan hutan, si jauh daripada jamban dan si jauh juga daripada asrama perempuan. So di bengkel tu ada terjadinya sesuatu kisah. Ada suatu hari aku ada follow kawan aku untuk pergi ubat seorang perempuan tu. Orang perempuan tu dia rasa teruk pada hari yang dengan cakarannya agak seram lah bagi aku. Kawan aku tu berdialog dengan si mangsa kejadian. Ini tanya first, boleh siknya nak tunjuk sini tempat asalnya yang ada dalam badan hantu yang ada dengan kawan aku yang ubatnya yang ada. Boleh siknya nak beritahu tempat asalnya. Kawan aku pada boleh, and si yang kena rasa tap pun angkat, and dia nak tunjukkan jalan. So dalam perjalanan nak menuju ke tempatnya, akhirnya nyorang ngembak kami orang. Nyorang hantu yang ngembak kami orang, aku dan kawan-kawan aku, ke bengkel pertanian. Apa yang hantu ya pula ketika dah mbak orang ke bengkel pertanian, dia tunjuk sikit tempat yang aku boleh sebut sini tempatnya. Dia tunjuk situ palanya dan situ kakinya. Ini adalah jasadnya telah dikubur di bawah simen, yang mana simennya adalah lantai pada bengkel pertanian. Sini tempatnya, aku boleh beritahu, yang aku tahu adalah bengkel pertanian. So aku harap kita orang hati-hati bila ke bengkelnya, supaya aku harap orang si cabun mulut, si berkata-kata yang tidak sesuai dengan tempatnya, and jangan bergurau pelik-pelik dia siap. Okey, takut ada terjadi benda baru yang boleh membangkitkan lagi benda-benda yang kita si mahu, and boleh menjejaskan lagi pembelajaran di SMK Bako. Okay, tempat ketiga, Blok C. Blok C adalah blok yang boleh dikatakan semua senior di sini, Form 5, Form 4 and Form 6. Di blok tu apa yang seramnya adalah blok tu adalah blok yang paling belakang sekali and berdekatan dengan hutan di Gunung Andes, di Bukit Tendung. Banyak kejadian yang dah berlaku di situ. Di antaranya adalah ada seorang perempuan, kawan aku je, tiba-tiba layap and then melukis sesuatu. Dia lukis gambar Pontianak. Dia bukannya lukis lah, dia rasuk masa saya. Tiba-tiba layap and dia rasuk and dia lukis gambar Pontianak. Dia lukis gambar pokok apa semua. Dan gambaran yang dia lukisnya adalah gambaran hutan belakang Blok C. Tempat yang keempat, Blok B, kelas ujung sekali. Ujung ni aku seakan pada kelas ujung ni. Di kelas yang ada sebuah store, dan store yang adalah tempat di antara tempat yang berhantu. Ada beberapa orang lah, student, yang bila dirasuknya akan berekod untuk pergi ke dalam store. Sebab apa? Sebabnya badah dalam store yang ada emaknya. Maksudnya ya anak-anak ada yang merasuk, ya anak-anak. Aku si bapa faham apa yang ingin hantu yang sampaikan, sehingga banyak yang datang berekod. Ada yang nutup rambut ke hadapan, berekod masuk ke kelas ujung etek untuk semata-mata nak pergi ke dalam store ya. Ya aku sih faham. Cuma aku harap tolong hati-hatilah yang berada di blok B. Okey, kelas ujung sekali, ujung kiri ataupun kanan, aku sibuk pada sebab ya takut orang takut. Last sekali aku sibuk kongsi banyak. Sebenarnya ada banyak, tapi itulah di antara tempat-tempat yang agak keras, and aku harap tolong berhati-hati. Okey, yang kelima adalah bilik rawatan di pentadbiran. Kena aku pada ya, sebab dalamnya pernah berlaku peristiwa yang bukan pernah, memang dah terlalu banyak berlaku peristiwa yang
seram nang gila-gila, seramnya bukan kaleng-kaleng. Aku ada sebab apa banyak berlaku, sebab setiap orang yang kena rasuk ya ada besar kemungkinan akan dibawa ke bilik rawatan. Bilik ada jadi tempat yang agak seram kerana selalu gila orang kena rasuk dalamnya. Yang terjadi yang pernah berlaku di dalamnya, pertama, aku pernah ikut kawan aku ngubat. Ada seorang perempuan yang berbadan besar yang terkena rasuk masa saya, and dia dapat diubat sebab dia lagi berada di kawasan sekolah. Dia terpaksa dibawa balik untuk diubat di rumah, baru dapat benda yang keluar. Family kepada perempuannya mengambil keputusan untuk memindahkan anaknya di sekolah yang lain, kerana setiap kalinya turun sekolahnya akan kena rasuk. Setiap kali turun sekolahnya akan kena rasuk. So macam ni nak belajar nak, so familynya ambil keputusan untuk pindah ke sekolah lain. Dalamnya kena rasuk ya, dia sebut 9 kali perkataan spirit of the coin, spirit of the coin. Dia ulang 9 kali. Ada yang pakar dalam perubatan untuknya badah, jika berapa kalinya banyak ulang, ialah banyak jumlah orang yang bermain, orang yang main spirit. Aku tahu benda yang sahih kasih, ia just pendapat orang yang pandai mengubat lah. Yang kedua, ceritanya adalah ada sesuatu yang berlaku luar pemikiran aku. Aku ingat ya, just ada dalam telemovie, just ada dalam filem-filem hantu di dunia tu, tapi reality yang dapat masuk di akal. Pada suatu hari ya, aku teman lagi kawan aku yang ubat, aku follow. Ada seorang perempuan tuknya dia rasuk teruk. Aku tahu apa yang gila-gila hantu yang masuk dalam badan perempuan tu. Memang bukannya ajak yang kena rasuk. Aku heran lah. Situasi ya, dia pakai stukin di kaki. Bila dia pakai stukin di kaki, automatically dia licin bila dia berlekat dengan semen lah. Bila dia bergesel dengan semen, dia licin. So aku heran lah, macam ni tiba-tiba masa ya, hantu yang ada dalam tubuhnya dekat dengan dinding. Slow dia mula mendekik, dia mula dekik dindingnya dengan cara si logik. Tangan macam tu, lepasnya kakinya bengkok ke belakang dengan menggunakan stukin. Bukan rendah, tapi sikit lagi mau sampai ke kipas yang berada di sini. Aku terkejut. Dan dalamnya pun ada doktor yang tengah cek gigi, biar tengah tampal gigi, tengah tepuk gigi. Dan doktor yang pun tercengang. Kawan aku yang pandai ngubat teruslah baca something untuknya jatuhkan jasad yang dah melekat di dinding, dah kedak Spiderman melekat di dindingnya. So dia baca subhanallah, ya Allahu akbar, ditepas ni langsung orang yang jatuh dan disambut oleh kawan perempuannya. Ialah di antara kisah seram yang ada di SMK Bagus. So aku harap yang sekolah di SMK Bagus sekarang tahun 2020 berhati-hati dan banyak jaga tutur kata. Okay, aku harap video bermanfaat. Aku harap apa yang aku share tu ada manfaatnya. Dan apa yang kurang, aku minta maaf. Belajar daripada aku, Syafiq, yang pernah belajar di SMK Bagus. See you guys on the next video. Bye bye. Bye.